Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, hari ni aku akan share dengan korang pengalaman warded hospital. Tetapi bukan aku yang warded, aku teman kawan aku warded hospital. Okay, kisah dia macam ni tau. Kawan aku ni accident. Okay, benda ni tak dirancang langsung. Masa tu aku kat tempat lain tapi dekat juga dengan tempat dia warded tu. So, dia bagi tahu kat dalam group dia accident, and then aku rasa macam okay, aku nak pergi melawat dia. Masa tu aku tak decide langsung. Aku macam tak planning lah untuk nak teman dia dekat hospital. Tapi benda tu jadi tiba-tiba sebab bila aku tengok dia tak ada orang jaga dia. Lepas tu family dia jauh kan. So family dia tak stay situ. Aku rasa macam okay, tak apa, sebab rumah aku pun tak jauh juga dengan hospital tu. So aku rasa why not aku teman dia. Jadi bermulalah kisah waktu aku teman dia warded. Dan ward yang diduduk ni adalah ward kongsi ramai-ramai. Bukan ward special yang khusus untuk first class, second class ke apa. Ni ward yang terbuka lah. Korang pun tahulah kalau government punya hospital kan. And untuk membayangkan lagi, hospital yang diduduk ni adalah hospital yang agak lama juga dan boleh dikatakan sedikit buruk sikit lah. Dia macam, bukan aku nak kutuk, tapi keadaan yang katil berterabur, lepas tu toilet dia pun dah lama usang, macam tak berapa nak bersih lah. Okay? Bukan nak condemn, tapi itulah dia keadaan di situ. Jadi untuk korang gambarkan situasi tu, aku terpaksa cakap lah. Aku bukan nak jatuhkan mana-mana pihak, tetapi itulah dia keadaan sekeliling di hospital itu. Jadi waktu aku datang tu pun dah petang, pukul 4 lebih ke 5 lebih, dah nak dekat pukul 6 macam tu lah. So aku jumpa kawan aku ni alhamdulillah tak teruk sangat, cumanya ada patah ke apa benda ke aku tak ingat lah. So masa tu aku sedikit terkejut tau, sebab dia masuk ward yang katil bersepah-sepah kan. Tapi itu normal aku rasa, sebab katil kalau hospital government yang jenis lama-lama kan memang macam tu. Cuma kalau yang latest je yang macam teratur, yang lawas sikit lah kan. Jadi masa tu aku pergi dekat dia, aku tunggu dia. Masa tu kan aku perasan dah sebenarnya dia duduk katil dekat ujung, dekat dengan toilet. Tetapi dekat tepi toilet tu, betul-betul tepi toilet tu, ada satu katil seorang pakcik tua ni tau. Dia duduk dekat tepi toilet tu. So aku macam pelik, kenapa terabur sangat? Kenapa sampai katil pakcik tu kat tepi toilet, betul-betul tepi kan? Dia macam kesian kot, toilet kan busuk. So dia tolak katil tu tepi toilet, macam aduh apa benda kan. Tapi aku pun buat tak tahu je. And masa tu aku terfikir juga, aduh serius lah aku nak teman kan keadaan macam tu. Tapi memandangkan aku lebih kepada macam, oh ya aku nak teman kawan aku, aku fokus pada tu lah. Aku macam kesian kat kawan aku tu. And aku pun decide untuk teman dia pada hari tu. So keadaan dia memang agak sedikit seram, sebab waktu sebelum aku nak teman kawan aku tu pun, aku sebenarnya dah nampak dah beberapa jelmaan ada yang tunggu kat tepi pintu. Tapi itu normal, sebab sebelum ni pun kalau aku pergi hospital memang keadaan macam tu adalah perkara yang sangat normal. Dan bukan kat hospital je, aku tak nak korang macam terfikir alah memanglah hospital memang seram, hospital je seram. Tak, dekat mana-mana pun memang ada. Tetapi nak dijadikan ceritanya, kalau kat hospital ni dia lebih kepada mungkin benda tu suka sebab tempat-tempat orang lemah, orang tak bermaya kan. Kadang-kadang bila orang sakit ni belum tentu semua orang mampu menjalankan ibadah, iaitu solat apa semua kan. Jadi bila dia terbaring, so benda-benda macam ni sukalah mendampingi, dekat, mengacau dan sebagainya kan. So tak heran kalau terlalu banyak dekat hospital. Jadi lepas maghrib tu, kebetulan masa tu aku memang period, so aku tak ada nak gaduh cari surau ke apa. So masa tu lah start lepas je maghrib, dengar lah orang azan sebab kat situ ada surau. Jadi bila lepas maghrib tu, tiba-tiba aku rasa macam seram sejuk. Aku dah rasa macam aku nak demam. Tapi aku rasa itu adalah satu perasaan yang normal, sebab aku ni jenis aku, kalau pergi je ke hospital, kalau aku tak sihat ke, kalau aku sihat ke, dia auto jadi macam tak, rasa macam tak sihat, rasa macam lemah, lemau. So aku rasa macam, oh mungkin ini mindset aku kot kan. Aku rasa macam tu, mungkin aku terlalu fikirkan persekitaran, that's why aku jadi macam tu. Tapi kemudian dia jadi macam makin tak kebah. Dia rasa macam, aduh serius aku memang tak kuat. Aku rasa macam memang aku nak demam ni kot. Macam memang tak selesa kan. Lepas tu kawan aku nak air, nak makan, aku tolonglah dia.
Lepas tu pukul 10 lebih macam tu, diorang dah start tutup lampu tau. Jadi malam tu aku nak terkencing sebab aku dah tahan kencing daripada aku datang lagi. And sebelum tu, waktu aku nampak toilet dia, keadaan toilet dia tu, memang aku rasa macam ragu-ragu nak masuk. Tetapi pada waktu tu dah tak tahan sangat, aku terpaksa pergi. Sebab kalau aku tak masuk toilet tu, aku kena pergi toilet kat luar. Jadi memang tak lagi aku nak keluar kan. Lepas tu nak lalu kat depan patient lain lagi tu. Lepas tu aku pun okey tak apalah, bangun pergi juga, gagahkan diri pergi kat toilet tu. Sampai dekat pintu toilet tu ada orang lain juga tau. Macam okey, ward ni aku tak tahu ward macam mana. Ward ni kan dia macam ada campur sikit. Kat belah depan tu macam perempuan, tapi belah tepi-tepi ni semua lelaki macam tu kan. So masa nak masuk toilet tu, aku berselisih dengan 2 orang patient lelaki tua. Lepas tu okey, yang seorang tu dia macam, aku tak tahu kenapa pakaian dia, baju dia tu kan penuh kat sebelah ni, penuh dengan darah tau. Jadi aku macam terkejut lah kan, sebab mustahil lah kalau dia nak pakai macam tu, sebab dia dekat hospital mestilah doktor atau nurse-nurse yang jaga tu akan cakap, pakcik tukar baju dan sebagainya kan. Tak mungkin lah dia akan biarkan pakai pakaian macam tu. Lepas tu aku macam terkejut dan aku rasa macam sedikit geli sebab darah dia terlalu banyak tau. So aku macam mundur ke tepi. Tapi begitu bila aku dah ke tepi tu, aku macam nak terjatuh tau, sebab dia punya toilet tu mula-mula tu dia straight macam ni, tepi tu dia macam terturun sikit. So aku macam dah terkial lah kaki aku macam tu kan. Lepas tu aku macam pusing. Bila aku pusing, aku berperasan yang sebenarnya kaki yang separuh darah tu, pakcik yang separuh darah tu tak pijak kat tanah. Jadi aku rasa okey, itu aku je nampak kan. So aku macam terus rasa tak berapa selesa, sebab masa aku dah masuk kat kawasan toilet tu, toilet dia sangat-sangat kotor dan memang macam berkarat tau. Dia macam nampak macam color-color besi yang berkarat tu kan. So aku rasa macam macam mana aku nak kencing ni, tak boleh ni. Aku pun tahan, kau tahu tak, aku tak masuk toilet tu sebab aku rasa macam tak selesa. Aku cuba tahan. So aku pun keluar balik. Okay, bila aku keluar, macam aku cakap tadi kan, first aku datang, aku dah nampak seorang pakcik katil dekat tepi toilet kan. Jadi aku pun tengok pakcik tu, aku senyum je lah. Pakcik tu kurus, sangat kurus. Dia dah nampak macam orang tua yang dah sangat kurus, yang sakit tau, menahan sakit. And tulang isi dia tak nampak macam tulang je tau. Macam sangat kurus lah, korang boleh imagine kan orang yang sakit kurus kan. Lepas tu kan, masa aku pandang dia tu, dia pandang aku tu, aku senyum je macam biasa. Tapi pakcik tu dia macam mana nak cakap, dia nak senyum pun tak, macam tak nak senyum pun macam nak senyum lah, macam tu lebih kurang kan. So aku pun tak apalah, aku macam malas nak lebih-lebih kan. Aku pandang dia sekejap macam tu, aku tengok dia macam tak berapa respon, aku pun jalan pergi balik kat katil kawan aku. So katil kawan aku dengan katil pakcik tu tak berapa jauh sangat, cuma dia kena corner sikit macam tu. Malam tu kawan aku terlelap. Jadi aku ni biasalah bila kita duduk teman orang kat hospital, mana dapat tempat selesa melainkan aku duduk kat swasta kan. So aku masa tengah duduk tu, aku macam tersengguk-sengguk jugalah kan. Aku pun terjagalah, aku memang dah tak tahan sangat-sangat nak kencing. Aku rasa macam okey tak apa, kotor-kotor janji aku lepas. Aku memang dah tak tahan sangat-sangat. Aku pun bangun pergi balik ke toilet tu. Jadi aku masuk, aku tengoklah dia ada beberapa toilet, macam 5 toilet, pintu toilet tu. Yang ke depan tu semua rosak, macam tak ada air, macam tak ada tempat nak ni. Ujung sekali tu baru macam okey sikit lah. So aku pun nak pergi kat situ. Okey, aku dah settle, lepas hajat aku tu, aku nak keluar. Jadi masa aku nak keluar tu, aku bunyi macam air titisan tau, macam tik 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 macam tu kan. Jadi aku rasa macam mungkin ada bocor kot. Aku fikir macam tu lah. Lepas tu kan, bunyi tu macam makin laju. Bunyi titik-titik tu makin laju. Seolah-olah macam air tu dah terbuka. Macam umpama paip yang mula-mula orang tak tutup rapat, dia macam jatuh sikit-sikit. Tapi tiba-tiba dia macam laju. Boleh bayangkan bunyi dia macam mana. So aku pun terpandang lah ke belakang. Lepas tu aku nampak darah yang menitik daripada atas. Maksudnya daripada atas tu jatuh, tapi dekat lantai tu dia berwarna merah seperti darah. Ataupun boleh jadi, aku masa tu aku fikir macam, ataupun ada besi-besi karat, paip-paip karat yang jatuh. Air kan kadang-kadang keruh macam tu kan. Sebab masa tu dekat dalam toilet dia, lampu yang menyala hanya 2 je, bar dia tu. Yang selebihnya ke belakang tu gelap. Jadi korang tak akan nampak exactly colour apa yang menitik tu. Tapi nampaklah macam something like darah ataupun yang berkarat yang macam tu yang aku cakap tu lah kan. Lepas tu bila aku dah nampak, makin lama makin banyak. Jadi dia jadi macam satu bahagian tu dia jadi macam apa orang panggil, bertakung tau. Air tu dah bertakung, air yang menitik daripada atas tu. Jadi aku pun macam tengok macam tu, aku pun pandanglah atas. Macam dia automatik tau, bukannya sebab kau rasa kau nak mengkaji ke apa, tak. Macam automatik aku macam tengok tu, aku terus pandang atas. Bila part aku pandang atas ni lah yang membuatkan aku sangat-sangat terkejut. Sebab masa tu bila aku dah macam ni, aku pun tengok. Aku tengok smooth je, macam aku tak expect pun apa yang aku akan nampak benda
benda yang pelik-pelik ke apa. Bila aku tengok kat atas tu kan, aku ternampak ada macam, dia nak kata macam betul-betul badan manusia tak juga tau, sebab dia macam rangka. Okey, korang boleh bayangkan yang macam rangka manusia, rangka macam tu. Tapi bahagian muka je nampak macam ada isi sikit. Dekat bahagian tepi pipi dia nampak bentuk, tapi bahagian mata kosong langsung. Dan lepas tu dia macam terkoyak, bahagian mulut dia macam terkoyak macam tu. And benda tu yang menitik. Lepas tu yang ke bawah badan tu aku tak perasan lah. Tapi memang masa tu aku terkejut, aku nyaris nak terjatuh. Nasib baik aku tak jatuh sebab lantai dia kotor. Lepas tu aku macam terkejut je tu, aku terus, oh tuan aku nak keluar. Bila aku lari sampai dekat pintu toilet luar tu, pakcik yang katil di tepi toilet tu boleh gelak kat aku, dan dia gelak gila-gila. Kau tahu tak, dia macam macam dia gelak orang tua yang sampai terbatuk-batuk tu kan. Lepas tu aku macam, kenapa pakcik ni gelakkan aku kan, macam kurang ajar lah kan, sebab aku tak pernah bertegur dengan dia, and aku pun tak ada masalah dengan dia. Tiba-tiba dia gelak kat aku. Apa yang dia nampak? Padahal dia duduk kat katil, dia bukan nampak apa kejadian kat dalam toilet tu. So aku macam bebal lah masa tu kan. Aku pun apa hal orang tua ni. Aku pun jalan pergi lah kat kawan aku. Selama aku kat kawan aku tu, aku duduk kat kawan aku tu macam tersedar sekejap lah. Lepas tu aku borak-borak kejap, dia tidur balik sebab dia tak larat kan. Lepas tu kena pula ubat cocok-cocok semua, dia jadi macam lemah lah. So aku dah rasa macam aku tak boleh tahan ni, aku dengan ngantuknya. Lepas tu yang pakcik tu gelak juga tu tak. Malam tu dia gelak je, memang aku dengar bunyi tu. Tapi aku macam, since aku pun mengantuk, lepas tu aku pun penat, aku macam tak ada ambil pot sangat. Aku pandang kat kawan aku punya katil tu, aku pun tunduk. Aku macam buat tak tahu je kan. Lepas tu tak ada beberapa minit lepas tu, ada seorang nurse ni datang. Dia datang dekat katil sebelah kawan aku tu. Dia cek. Lepas tu tak tahulah macam mana dia pegang jarum. Lepas tu jarum tu jatuh tau. Bila jarum tu jatuh, masa dia nak ambil tu, aku macam tengok macam tu je lah kan. Masa dia nak ambil tu, kau bayangkan sepatutnya bila dia tunduk, dia ambil barang, tangan dia dengan maknanya macam bila dia tunduk, kita nampak tangan dia dengan kaki dia lah sebab dia ambil tu kan. Tetapi bila dia tunduk nak ambil jarum tu, aku nampak kepala dia dekat bawah. Faham tak maksud aku? Maksudnya bila dia kat depan kita kan, patutnya bila dia tunduk, kita tengok bawah tu, kita nampaklah tangan yang mengambil jarum tu. Tetapi bila aku tengok sebaliknya, kepala dia kat bawah. Lepas tu bila aku macam terkejut macam tu, aku berpandang balik, rupa-rupanya itu jelmaan saja, bukan nurse yang betul. So kawan aku ni macam, kau okey tak? Kalau kau nak tidur lah, kawan aku macam tu kan. So aku macam okey. Aku dah rasa macam tak selesa. Masa tu memang aku menghitung tau. Katakanlah kalau kawan aku tengok video ni, sorry sangat, aku bukan tak ikhlas jaga kau, tapi pada kejadian tu aku memang menghitung time, sebab aku rasa macam cepatlah nak balik kan, sebab aku tengok keadaan dekat situ, bukan sebab aku tak lalu jaga kau. Okay, so kau jangan salah faham. Lepas tu, lepas kejadian aku nampak nurse tu, aku memang dah mula tak selesa. So aku pun dah tak boleh nak tidur. Tapi masa tu seriously aku memang mengantuk sangat-sangat, sebab aku tak tidur mana pun. Lepas tu dalam pukul 4 lebih macam tu kot, okey, aku dengar orang mengerang kesakitan pula dekat katil depan belah kawan aku tu pula. Dia jerit, memang dia macam bunyi macam orang tengah sakit-sakit, aduh sakit macam tu kan, merengek lah. Lepas tu aku pun biar lu, aku diam je. Lepas tu adalah nurse tu tolong tengok dia ke macam mana ke. Lepas tu aku pun perhatikan lah. Jadi dia ni kat situ kan ada langsir-langsir kan, dia orang macam gap macam tu je kan. So masa nurse tu datang, dia buka lah langsir tu. Lepas tu aku pun pandang, dia ni kencing manis aku rasa, sebab tengok nurse tu macam cuci kaki dia, luka. Oh alam, mungkin boleh jadi kencing manis, boleh jadi dia accident ke, aku pun tak sure sebab aku pun tak borak dengan dia. Lepas tu kan bila aku tengok dia kan, dia menjerit kesakitan tu. Rupa-rupanya apa yang aku nampak, dia duk jerit sakit tu bukan sebab dia sakit tahan daripada doktor ataupun nurse tu yang tengah cuci dia punya luka tu, tak. Dia punya bahu tu, benda tu dah bertenggik tau. Benda tu bertenggik dan kuku benda tu duduk dekat dia punya bahu tu menekan. So bila menekan, mungkinlah sebab itu dia rasa sakit, sebab dia macam ada pegang. Jadi benda tu melekat tau. Aku tak tahu benda tu datang daripada mana, sebab aku tengok keadaan benda tu dia macam ralit tau, sebab dia duduk bertenggik dekat bahu pesakit tu, tetapi lidah dia sampai ke kaki pesakit tu. Maksudnya kan nurse tu tengah cuci-cuci luka kan, benda tu bertenggik atas dia, lidah dia panjang macam-macam beralun-alun jilat kaki yang luka-luka tu. Aku memang nampak benda tu, dan benda ni aku pernah nampak juga dekat orang lain, dan pernah juga aku melawat kenalan aku ni, bapak dia ada kencing manis, memang luka teruk yang berulat-ulat tu.
Dan aku ada nampak juga jelmaan yang tengah menjilat kaki dia tu. Sebab itulah kalau orang yang ada luka, tak kisahlah kencing manis ke ataupun korang luka aksiden ke, benda-benda yang berkaitan dengan nanah, darah kan, benda-benda macam tu segerakanlah cuci. Jangan biar-biarkan, jangan tunggu dulu, biar lama-lama dulu baru nak cuci. Sebab kadang-kadang ada orang macam kalau dia ada keluarga yang ada masalah macam tu, kadang-kadang dia biar dulu. Kalau boleh nak buat sekali jalan, jangan biar-biarkan. Sebab kita tak tahu kan, benda-benda yang tak nampak ni kadang-kadang boleh jadi dia orang mendekati pesakit-pesakit yang tengah lemah kan. Sebab nak mengacau pun boleh jadi. Satu lagi, dia memang suka keadaan kotor-kotor tu. Jadi bukan kata kalau orang sakit je, apa-apa jua luka, darah yang berkaitan darah, nanah, benda-benda yang kotor busuk ni kena cepat selenggarakan. Maksudnya cepat-cepat cuci. Jangan biar terbuka macam tu. Sebab ada yang menghadap, maksudnya ada benda lain lah. Bukan semua tau aku nak cakap ni. So korang jangan rasa macam yelah tu apa semua kan. Tak, ni maksud aku macam terpulang. Korang rasa nak dengar, tak nak pun tak apa. Sebab ni pengalaman aku berdasarkan apa yang aku nampak. Tapi boleh jadi kalau korang nak biar pun tak kisah. Sebabnya korang tak nampak kan. Buat apa nak risau. Tapi macam bagi aku, seelok-eloknya cucilah. Buat apa kita nak berada dalam keadaan kotor, betul tak? So dah melarat pula kan. Okay, so itulah dia keadaan bila mana terjadinya keadaan orang luka-luka ke apa semua. So benda-benda macam tu lah aku rajin nampak. Sebab tu kadang-kadang kalau aku nampak kejadian aksiden yang macam dah terjadi beberapa lama, tunggu ambulans nak datang apa semua tu kan, akan ada dah jemaah-jemaah yang menanti menjilat darah dan sebagainya. Okay, tak apa, topik yang tu nanti lain kali aku cerita. Sekarang ni aku fokus dengan cerita yang hospital ni. So lepas aku dah nampak patient tu macam tu, nurse tu macam bising lah kan. Okay, kita nak cuci, sabar, you nak marah, you jangan bising-bising, you jangan merengek macam ni sebab kita nak cuci luka you, macam tu. Padahal pesakit tu dia mengeluh kesakitan sebab bahu dia dah sakit. Sebab aku nampak dia macam ni sebab benda tu menekan. Plus aku tak tahulah, mungkin dia emosi dia tak stabil ke apa ke, wallahu alam. So keadaannya sebegitulah. Jadi pada pukul 5 lebih kot sebelum subuh tu, aku pergi tandas. Jadi aku pergi tandas tu memang aku nak berus gigi tau. Tapi tak masuk sebab kat luar tu dia ada sinki. Jadi sinki ni berdepan dengan katil pakcik tadi tu yang aku cakap tu kan. So masa aku tengah berus gigi tu, pakcik tu mula-mula tidur. Lepas tu bila aku tengah-tengah berus gigi tu, kau bayangkan pakcik tu boleh duduk tegak bersila atas katil dia. Memang betul-betul pandang aku. Sebab katil dia dekat sini, ni pintu toilet. Jadi sinki tu kat sini tau. Sinki tu belah depan. So memang direct dia pandang aku lah. Lepas tu kan, dia duduk bersila, dia tengok aku macam tu kan. Mata dia bulat macam tu kan. Aku macam terkejut lah kan. Lepas tu aku macam tu je lah, aku tunduk macam tu kan. Lepas tu aku pun sama berbual gigi. Lepas tu aku tengok lagi sekali, dia pandang lagi aku macam tu kan. Elok aku nak jalan pusing depan dia tu, dia boleh mengilai teruk sangat dan buat aku macam, ya Allah, apa hal dia gelak macam ni. Dia gelak macam, dia lelaki tapi dia gelak tu mengilai macam perempuan. Macam tahu tak macam yang orang kata pontianak mengilai tu kan. Macam tu lah dia mengilai. Aku macam terkejut gila dia buat macam tu. Lepas tu bila aku dah sampai kat ujung katil kawan aku tengok lagi dah dia. Dia gelak kan. Lama-lama mulut dia makin besar. Lepas tu aku cakap, oh ya Allah, ni pakcik tu ke jemaah kan. Aku macam dah terfikir lah benda tu. Lepas tu tak apa, aku terus cepat pergi kawan aku tu. Aku duduk-duduk tunggu kejap sampailah pukul 10 macam tu kot. Doktor dah datang check dekat kawan aku apa semua-semua. Masa tu lah terakhir sebelum aku nak balik tu kan. Aku nak pergi kat belah tepi tu, tapi aku tak nampak pakcik tu. Yang aku nampak hanya katil yang dah lama dan cushion dia dah dilipat. Bukan cushion, tilam dia dah lipat. Maksudnya besi tu dah berkarat, tahu tak? Tilam tu memang dah berlipat macam tu. Memang colour hitam tilam dia, memang tilam dah lama tu. Lepas tu dia punya tempat bawah tu ada macam papan. Maknanya katil tu adalah katil kosong dan tak ada pasien langsung. Maknanya kejadian yang aku nampak daripada awal sehinggalah malam yang aku nampak dia mengilai, dia gelak apa semua tu kan, dia pandang apa semua tu, itu semua hanyalah jelmaan sahaja. Aku tak nampak yang real. Maknanya tak ada pun, pakcik tu tak wujud pun. Siang tu baru aku nampak katil tu. So aku memang tahulah, maknanya semalam tu aku je nampak. Memang benda ni bunyi macam mengarut. Benda ni bunyi macam
bodohnya kan. Tapi kan itulah dia kenyataan dia. Dan bila aku tengok kenyataan dia macam tu, aku macam tak akanlah aku nak tanya pula, nurse kat situ ada orang ke dah tanya soalan bodoh pula. Kita dah tahu kalau kita tengok katil tu dah terlipat, takkanlah patient tu keluar subuh tadi. So aku macam fikir logik, maknanya aku je yang nampak gangguan tu. Benda ni kan sebenarnya tak berapa seram. Mungkin korang dengar macam alah cerita ni biasa je, macam drama dan sebagainya. Tetapi benda ni kan seriously aku rasa macam benda dah berlaku beberapa tahun tau. Tapi bagi aku masih baru. Aku rasa macam even sekarang aku nak cerita pun aku rasa meremang tau. Aku rasa macam seram sebab aku terkenangkan muka pakcik tu dan aku terkenangkan keadaan kat situ. Benda ni bukan satu benda yang aku rasa macam okey, aku lalui dan aku simply nak cerita dengan orang. Tak, aku kena gap bertahun. Dan aku rasa dekat family aku pun aku tak cerita kisah ni. So, kali ni baru aku cerita dan yes, aku still rasa seram sejuk. Aku tak tahulah kalau korang rasa cerita ni biasa, tapi itu adalah pengalaman aku juga, di mana aku teman kawan aku ada dekat hospital yang terbuka macam tu. So itulah dia pengalaman aku. Nanti aku akan sambung balik dengan cerita warded hospital, tapi di video yang lain lah. Yang ini aku akan cerita di mana aku juga yang warded, dan ada lagi di mana aku teman kakak aku teman abang aku. So ada cerita-cerita dia dekat hospital yang berbeza, bukan semua sama macam apa yang aku lalui. So sampai di sini sahaja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dan perbicaraan aku ada terkasar bahasa, tergudis hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.